Sekurang-kurangnya 35 nama, termasuk Ahli Parlimen Pakatan Harapan, PH, Barisan Nasional, BN, Gabungan Parti Sarawak, GPS, Gabungan Rakyat Sabah, GRS, Parti Warisan, serta parti lain sedang dipertimbangkan untuk mengisi portfolio timbalan menteri. Sumber yang rapat dengan perbincangan bagi jawatan itu memaklumkan, jumlah timbalan menteri itu mungkin akan dihadkan kepada satu bagi setiap kementerian, kecuali membabitkan beberapa kementerian yang disatukan. Beliau berkata, ia mengambil kira hasrat Kerajaan Persekutuan Pimpinan Anwar, yang mahukan saiz kabinet lebih kecil berbanding sebelum ini. Berita harian dimaklumkan, kementerian seperti Kementerian Sumber Asli, Alam Sekitar dan Perubahan Iklim misalnya, yang sebelum ini adalah Kementerian Tenaga dan Sumber Asli, KTSA, serta Kementerian Alam Sekitar dan Air, KASA, dijangka mempunyai 2 timbalan menteri. Terdapat kemungkinan Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah juga akan mempunyai 2 timbalan menteri. Berikutan sudah tidak ada lagi Kementerian Wilayah Persekutuan dalam Kabinet ketika ini. Kementerian Keuangan juga dijangka mempunyai 2 timbalan menteri. Berikutan kedudukan Anwar sebagai Perdana Menteri, selain kementerian yang diterajui timbalan Perdana Menteri, termasuk Kementerian Perladangan dan Komoditi, kemungkinan akan mempunyai 2 timbalan menteri. Sumber berkata, antara nama yang tersenarai untuk dipertimbang bagi jawatan timbalan menteri daripada Pakatan Harapan adalah Ahli Parlimen Kulai, Tioni Ching, Liu Chin Tong, Iskandar Putri, Steven Sim, Bukit Mertajam, Sim Zin, Bayan Baru, dan Ahli Parlimen Balik Pulau, Muhammad Bakhtiar Wan Cik, yang mewakili Pakatan Harapan. Selain itu katanya, Ahli Parlimen Pontian, Datuk Seri Ahmad Maslan, Datuk Muhammad Alamin, Kimanis, Datuk Muhammad Shahar Abdullah, Paya Besar, Datuk Seri Abdul Rahman Muhammad, Lipis, Datuk Seri Jalaluddin Alias, Jelebu, serta Ahli Parlimen Tanjung Piai, Datuk Seri Wee Jack Seng, juga tersenarai bagi mewakili Barisan Nasional. Semua mereka sebelum ini pernah dilantik sebagai timbalan menteri di bawah pentadbiran bekas Perdana Menteri, Datuk Seri Najib Razak, Tun Dr. Mahathir Mohamad, Tan Sri Muhyiddin Yassin dan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob. Perbincangan akan dibuat Perdana Menteri dengan pemimpin utama parti yang membentuk kerajaan bagi meneliti portfolio yang bersesuaian. Proses bermula minggu ini dan dijangka berterusan hingga minggu depan, katanya. Sementara itu, beberapa muka baharu juga dijangka tersenarai, termasuk Chong Chieng Jen, Stampin, Chan Fong Hin, Kota Kinabalu, Yang Shafura Othman, Bentong, Vev Ganabati Rao, Klang, dan Shahrazan Johan, Bangi, mewakili DAP. Bagi PKR, nama yang dijangka tercalon ialah Rodziah Ismail, Ampang, Hasan Abdul Karim, Pasir Gudang, Adam Adli Abdul Halim, Hang Tuah Jaya, Wong Chen, Subang, Zahir Hassan, Wangsa Maju, dan Ahli Parlimen Selayang, William Leong. Nama besar PKR seperti Menteri Besar Selangor, Datuk Seri Amiruddin Syari, yang menang buat pertama kali di Parlimen Gombak, dan Menteri Besar Negeri Sembilan, yang juga Ahli Parlimen Port Dickson, Datuk Seri Aminuddin Harun, dijangka tidak tercalon. Berikutan jawatan Menteri Besar yang disandang ketika ini, setara dengan jawatan di peringkat persekutuan. Jika mereka mahu dilantik sekalipun, ia mungkin melalui rombakan kabinet selepas pilihan raya negeri, PRN, dilaksanakan di Selangor dan negeri. 9 Kelak. Pada masa sama, Parti Amanah Negara, Amanah, pula dikabarkan turut menghantar beberapa nama termasuk Ahli Parlimen Alor Gajah yang juga bekas Ketua Menteri Melaka, Adli Zahari, serta Ahli Parlimen Sri Gading, Aminul Huda Hassan. Beberapa senator juga dijangka dilantik bagi mengisi jawatan itu selepas namanya dicadangkan parti-parti yang membentuk kerajaan ketika ini, katanya. Sementara itu, Parti Warisan, yang menang 3 kerusi parlimen pada PRU 15, turut mengemukakan 2 nama bagi jawatan timbalan menteri. Difahamkan, mereka ialah Ahli Parlimen Lahad Datu, Datuk Muhammad Yusof Abdal, dan Ahli Parlimen Kota Belud, Isna Raisah Munirah Majlis. Sekian sahaja berita panas untuk hari ini. Terima kasih kerana anda setia mendengar berita daripada Berita Panas Channel. Jangan lupa like,
subscribe dan aktifkan tombol loceng supaya anda tidak ketinggalan berita panas dari kami. Jangan lupa kongsikan di media-media sosial supaya ramai yang akan mendapat manfaat. Jumpa lagi dalam berita panas yang lain.